Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita menyambunglah pengajian kita di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kita kata salah satu daripada amalan lah, amalan kita di bulan Ramadan insya-Allah, di samping kita membaca Al-Quran, kita berzikir dan kita ibadah yang besarnya adalah kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, sama ada makan minum, sama ada zahirnya, iaitu membatalkan puasa pada zahirnya, pada fiqahnya, ataupun membatalkan puasa dengan makna batinnya, iaitu pahala puasa. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini, diberikan lagi inayah, hidayah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pengajian kita pada hari ini. Amin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Muqaddimah Hadrami, dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, pada muka surat ada surat berapa tu? Saya pun tak tahu lah. Mana? Tak tahu. 177. Baik. Ke surat 177. Muka surat 177, iaitulah bab yang menceritakan tentang senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Itu 177, kita dah lepas hadis yang ke-237. Maknanya kita masuk pada hadis yang ke-238. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, qala al-imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka tuda'ibuna, faqal na'am, ghaira anni la aqulu illa haqqa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, hadis yang ke-238 muka surat 178. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Tuhan bergurau dengan kami. Baginda bersabda, ya, aku tidak akan bercakap melainkan hanya kebenaran. Maknanya aku tidak akan bergurau melainkan gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah kebenaran. Ini salah satu tanda bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gurau pun tidak berdusta. Dalam gurau pun tidak berdusta. Kerana dusta itu adalah merupakan sifat mustahil bagi para nabi dan rasul. Kita dah belajar dalam akidah Ahlussunnati wal Jamaah, sifat-sifat para nabi itu dia ada 4 sifat wajib, kemudian 4 sifat mustahil dan 1 sifat harus. 4 sifat wajib apa dia? Iaitulah amanah, tabligh, siddiq dan fatanah. Amanah dengan makna apa dia? Amanah dengan makna tidak melakukan perkara makruh, haram atau khilaful aula. Perkara makruh, haram atau khilaful aula. Khilaful aula ni dengan bahasa mudahnya perkara yang sebaiknya ditinggalkan. Itu khilaful aula. Kemudian amanah, itu amanah. Kemudian apa? Tabligh. Tabligh itu maknanya apa? Sifat Nabi SAW ini menyampaikan. Maknanya menyampaikan apa-apa wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, amanah, tabligh, kemudian fatanah, iaitu bijaksana.
Ya, bijaksana baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang keempatnya apa dia? Iaitulah siddiq, iaitulah benarnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kadang-kadang tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ya. Kalau kita ini bergurau, kadang-kadang kita akan mengungkapkan satu ungkapan yang mungkin ada tipu daya. Kan? Kadang-kadang kita punya gurauan kita tu ada penipuan dalam gurauan. Tapi Nabi SAW kalau bergurau tidak ada penipuan. Ya, bergurau Nabi juga adalah benar. Sebagaimana yang kita masyhur tentang kisah ada satu wanita tua yang bertanya kepada baginda Nabi SAW, adakah aku akan masuk syurga? Maka baginda Nabi SAW menjawab, orang tua tidak akan masuk syurga. Ya, maka ibu tersebut sedih dia. Dia memahami seolah-olah Nabi SAW mengatakan bahawasanya dia tak akan masuk syurga. Sedangkan apa yang Nabi SAW guraukan itu adalah perkara yang benar. Ya, bahawasanya satu orang apabila masuk syurga, mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada di kalangan mereka yang masuk syurga tu dengan umur asal mereka itu. Maknanya kalau umur asalnya mati umur 80, meninggal umur 80, meninggal umur 70, kemudian direzekikan Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam syurga, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan dia kembali. Itu dia. Dikatakan mudanya umur berapa tu? 25 tahun. Subhanallah, ya. Kemungkinan meninggalnya umur 70, 80. Kemudian nanti masuk dalam syurga Allah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah belia dia. Bahkan mereka yang masuk ke dalam syurga Allah, wajah mereka makin hari makin bersinar. Wajah mereka makin hari makin indah. Ya. Bahkan pula apabila mereka ini diberikan rezeki untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wujuhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari tersebut di mana wajah-wajah ahli syurga itu sentiasa bersinar-sinar. Makin kita kata makin indah, makin indah, makin indah, makin indah. Mereka punya apa? Wajah mereka. Kemudian mereka ini ahli syurga akan melihat Tuhan mereka. Maknanya akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melihat seperti mana melihat makhluk. Iaitu kalau kita melihat makhluk pada adat, kena faham ya. Pada adat melihat makhluk tu mesti berarah. Pada adat melihat makhluk itu mesti bertempat. Pada adat nak melihat tu pun mesti dengan mata. Tu pada adat. Kena faham beza ya. Melihat Allah Ta'ala itu tidak seperti makhluk. Maknanya kita melihat Allah Ta'ala itu nanti di dalam syurga Allah Ta'ala, tanpa Allah Ta'ala itu mengambil tempat, tanpa dia bertempat, tanpa dia berarah, tanpa dia beranggota badan, tanpa seperti makhluk. Tak mustahil bagi Allah Ta'ala, kata para ulama, untuk menjadikan bagi kita ni satu alat di anggota kita, maknanya kita boleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berarah, tanpa bertempat dan sebagainya. Kenapa melihat dengan berarah ini satu perkara adat sahaja. Satu perkara adat sahaja. Melihat sesuatu yang kita lihat itu mesti berarah. Sesuatu yang kita lihat itu mesti dengan mata contohnya. Maka itu semua adat sahaja. Sebab kadang-kadang ada yang lihat tak ada mata. Pokok tamar yang datang kepada Rasulullah tak ada mata pun. Ya. Kursi apa namanya, pelepah tamar yang menangis rindukan Rasulullah, siap bercakap lagi dengan Rasulullah, mulut tak ada pun. Jadi kita kena faham ni, bab adat ni kena faham. Hukum adat ni. Ya, mana secara adat sahaja. Boleh jadi benda tu kita kata dia tak ada pun ni, alat-alatnya. Alat-alat apa semua tak ada pun, boleh jadi kita boleh bercakap dengan dia. Kadang-kadang ada orang yang matanya tak ada pun, tapi dia boleh melihat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu, lagi apa lagi? Pohon tamar yang datang sampai kepada Rasulullah, berjalan pula kepada Rasulullah, kaki tak ada pun.
Tu dia. Nah, kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan faham. Ya, dalam pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya setelah selesai semua. Bab hukum adat kena faham satu bab. Bab hukum akal kena faham satu bab. Hukum akal apa dia? Iaitu kita memahami, kita faham bahawasanya Allah Ta'ala dia boleh menciptakan pada kita ini, boleh melihat dia dalam keadaan kita ni tak melihat seperti mana melihat makhluk. Pada akal boleh ataupun tidak? Akal kita mengatakan Allah bersifat dengan kudrah iradah. Allah bersifat dengan maha berkuasa, maha berkehendak. Dia boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki atas perkara-perkara yang harus. Perkara mustahil itu bukan di bawah kerjaan Allah Ta'ala. Perkara mustahil misalnya, apa dia? Buat anak bagi Allah, mana boleh? Itu perkara mustahil, benda yang takkan ada sama sekali. Maknanya perkara harus itu di bawah ta'alluq, qudrah dan iradah Allah Ta'ala. Maknanya di bawah ta'alluq ni, di bawah kerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah, iaitu maha berkuasa, dan iradah maha berkehendak. Itu kita kena faham di situ. Maknanya perkara-perkara harus melihat Allah Ta'ala, itu harus. Tetapi dalam harus itu ada mustahil je, iaitu apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak menyerupai makhluknya. Maknanya apa? Harus kita lihat Allah dalam keadaan Allah tak menyerupai makhluknya. Begitu. Itu kena faham. Ya, akidah kita, akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Ini selingan sajalah ya. Itu pengajian akidah, tuan-tuan boleh mengajilah. Sifat 20 dan sebagainya. Okey, kemudian dikatakan lagi, An Anas bin Malik anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam faqal inni hamiluka ala waladi naqah faqal ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqah faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibila illa an-nuq. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang lelaki meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipikul. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan memikulkanmu di atas anak unta betina. Lelaki itu berkata, ya Rasulullah, apa yang aku boleh buat dengan anak unta betina ni? Maknanya satu orang lelaki ni dia minta untuk apa? Untuk naik. Untuk naik lah, kan? Untuk dipikul, maknanya untuk naik satu kenderaan lah, binatang dan sebagainya. Maka baginda Rasulullah SAW sabda kan, aku akan memikulkanmu di atas anak unta betina. Maknanya aku akan naikkanmu ni atas apa? Di atas anak unta betina. Lelaki itu berkata, ya Rasulullah, apa yang aku boleh buat dengan anak unta betina ni? Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, bukankah yang akan melahirkan unta itu berasal daripada anak unta betina? Maknanya apa? Seolah Nabi SAW nak bergurau di sini, kalaulah kamu naik anak unta betina tu sekalipun, daripada anak unta itulah yang akan melahirkan unta-unta yang besar. Begitu. Maknanya ini salah satu daripada gurauan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Itu dia. Ya, sebab apa? Seolah-olah Nabi SAW nak beritahu, mak unta ni, dia dulu pun anak unta juga. Macam tu. Mak unta ni, dia dulu anak unta juga. Itu dia. Kemudian hadis yang berikutnya. An Anas bin Malik anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah. فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول
man yashtari hadzal 'abd? Faqala ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasida. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lakin 'inda Allahi lasta bikasidin. Atau qala anta 'inda Allahi ghalin. Itu dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, terdapat seorang lelaki daripada ahli Badawi, iaitu orang kampung, ya. Bernama Zahir, nama dia Zahir. Dia memberikan kepada baginda Nabi SAW sesuatu hadiah daripada perkampungan. Beliau ni tuan-tuan, Zahir ni, dia ni kalau setiap kali dia pergi ke tempat yang jauh, ataupun dia balik ke kampung dia, maka kalau dia ziarah Nabi SAW, dia akan datangkan hadiah. Dia akan bawa sekali hadiah untuk diberikan kepada baginda Nabi SAW. Dan amalan ini pun biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain lah. Sahabat-sahabat yang mana mereka ini kalau pergi berdagang jauh, maka kalau mereka kembali ke Madinah, mereka akan datang dengan hadiah kepada Nabi SAW. Maka dikatakan di sini, dia memberikan kepada baginda Nabi SAW suatu hadiah daripada perkampungan. Maka baginda Nabi SAW menyediakan bekalan apabila dia ingin pulang. Maknanya seolah-olah Nabi SAW bila dah dapat hadiah daripada dia, maka Nabi pun bagi balik hadiah, macam bertukar-tukar hadiah gitu. Itu dia. Nabi bagi balik hadiah kepada dia. Maka baginda SAW bersabda, Zahir ini adalah orang kampung kita. Dan kita orang bandarnya. Apa makna ni tuan-tuan? Kalau kita baca di sini ni, dia adalah orang kampung kita dan kita orang bandarnya. Sebenarnya ini nak beritahu bahawasanya Zahir ni, dia ni selalu datang bawa keperluan-keperluan orang Madinah begitu. Ya. Dan daripada Madinah jugalah dia akan kembali bawa keperluan-keperluan untuk orang kampung dia. Itu maknanya. Ini daripada hadis ni. Makna daripada hadis ni. Itu dia akan bawa, dia akan pergi ke Madinah, dia akan bawakan keperluan-keperluan orang Madinah, maknanya daripada kampung lah. Daripada kampung, kalau kita ni di Malaysia ni contoh orang bandar. Jadi dia nakkan apa namanya, tanaman-tanaman daripada kampung ke, contohnya apa herba-herba daripada kampung. Maka orang kampung pula kalau dia pergi bandar, contoh begitulah, dia akan bawa benda-benda yang daripada bandar pula ke kampung dia, contoh macam tu. Maka baginda SAW mencintainya dan dia merupakan seorang lelaki yang berwajah hodoh. Di sini maknanya apa? Tak handsome lah ya. Tak handsome. Ini disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh Anas bin Malik. Disebutkan oleh Anas bin Malik. Maknanya Anas bin Malik kata bahawasanya baginda Nabi SAW cinta pada dia. Tapi dia ni apa dia? Kata Sayyidina Anas, dia ni adalah orang yang tak berapa handsome macam tu. Zahir ni, dia tak berapa handsome. Pada satu hari, baginda Nabi SAW mendatanginya ketika dia sedang menjual barang dagangannya. Baginda Nabi SAW memeluknya daripada belakang. Subhanallah ya. Tuan tengok dia punya nota kaki tu, dia kata, iaitu memaut tangan di kawasan bawah ketiak dan kawasan antara pusat dan pertengahan pinggang di atas pangkal paha, ataupun dengan cara menutup matanya dengan kedua-dua belah tangannya, tangan Nabi SAW, supaya tidak dapat dikenal setelah lalu di hadapannya tanpa disedari kerana kelalaiannya. Maknanya Nabi SAW dah lalu sebelum tu di depan dia. Kemudian dia tak perasan Nabi SAW, maka Nabi datang daripada belakang. Diceritakan bahawa Nabi SAW peluk dia, ataupun Nabi SAW tutup mata dia. Macam kita main, kan? Macam main dengan anak-anak sebagai anak-anak main dengan ibu ayah dan sebagainya, kan? Dia tutup mata. Siapa belakang? Contoh macam tu. Begitulah juga Nabi SAW. Itu kita kena ingat ya, baginda Nabi SAW ni, dia bukan kita kata semata-mata serius 24 jam. Kan? Ini perjuangan Islam, kena serius. Contoh tu. Ya, betul, serius. Ya. Tapi ada ketikanya Nabi SAW ni dia akan bergelak ketawa dengan para sahabat. Dia akan bergurau dengan para sahabat. Tapi gelak ketawa Nabi itu tak sama seperti yang lain lah. Maknanya Nabi SAW, kalau dibacakan hadis, banyakkannya Nabi SAW kebanyakannya tersenyum. Tidak banyak gelak ketawa baginda. Maknanya kalaulah cerita itu cerita yang lawak, kadang-kadang Nabi akan ketawa itu dengan sedikit sahaja, tak banyak. Tak berdekah-dekah.
Sampai tarik nafas apa tak lah, bukan begitulah. Itu bukan baginda Nabi SAW. Maknanya dalam kehidupan Nabi ini kehidupan yang sangat indah. Ya, kehidupan yang sangat indah. Ada ketikanya perang. Ada ketikanya Nabi SAW dakwah, Nabi akan dakwah. Nabi ajar. Ada ketikanya Nabi bergurau. Ya, bergurau. Kalau kita cerita lagi banyak gurauan Nabi SAW dengan isteri baginda Nabi SAW, dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, siap apa? Siap boleh lumba lari lagi dengan Sayyidatina Aisyah. Ya, boleh lumba lari lagi dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu dia. Nah, dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia kata, dan dia tak dapat melihat baginda SAW. Dia berkata, siapa ni? Zahir dia kata, siapa ni? Lepaskan aku. Kemudian dia menoleh kepala dia. Zahir menoleh kepala dia dan mengenali baginda Nabi SAW yang memeluknya. Lalu dia tidak kisah dengan melekapkan belikat badannya, belakangnya dengan dada baginda SAW ketika dia mengenali baginda SAW yang memeluknya. Maknanya apa? Dia tu dah dipeluk oleh baginda Nabi SAW. Dia tolehkan kepala dia, tengok yang peluk tu baginda Nabi SAW. Maknanya masa dia toleh tu Nabi masih peluk. Masa dia toleh tu Nabi SAW masih peluk. Maka dia pun biarkan Nabi peluk. Kenapa? Kerana nak bagi dia punya belakang ni bertemu dengan dada yang mulia, dada baginda Nabi SAW. Ini dalil tabarruk, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ya, ini dalil kepada tabarruknya para sahabat dengan baginda Nabi SAW, mengambil barakah kepada baginda Nabi SAW. Itu satu yang disyariatkan dalam agama. Ada dalam agama hukum dia. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin membeli hamba sahaya ini, kan? Lepas dia tengok Nabi SAW tu, dia pun biarkan. Nabi kata, siapa yang nak beli hamba sahaya ni? Nabi kata. Nabi beritahu pada yang lain-lain. Siapa nak beli hamba ni? Dia kata. Dia berkata, ya Rasulullah, demi Allah kamu akan mendapatkan aku dalam keadaan tak laku. Maknanya apa? Maknanya rugilah. Kalau engkau ya Rasulullah nak jual aku ni sebagai hamba ni, rugilah ya Rasulullah. Kenapa? Kerana Sayyidina Anas beritahu kata apa tadi? Tak handsome. Kan? Jadi kalau nak jual sebagai hamba ni macam tak berapa laku, dia kata macam itulah. Ya? Kemudian baginda SAW bersabda apa dia? Tetapi kamu di sisi Allah bukanlah tak laku. Kamu di sisi Allah bukan tak laku. Bahkan Nabi SAW kata, perawi ragu, beliau berkata, kamu di sisi Allah terlalu mahal. Maknanya Nabi SAW ni, ya, dia apabila dia cinta pada seseorang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, apabila seorang itu dicintai oleh baginda Nabi SAW, maka dan juga dia mencintai baginda Nabi SAW, maka sudah pastinya dia adalah orang yang paling mahal dalam dunia. Seolah macam itulah. Ya, walaupun kemungkinan dia ada kekurangan dari segi apa-apa perkara sekalipun, tapi kalau cinta dia kepada Rasulullah, maka dia adalah orang yang paling berhak sekali, orang yang paling hebat sekali dalam dunia ini. Kerana apa? Kerana dia sudah pastilah akan dicintai oleh manusia yang paling mulia, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu disebutkan dalam banyak hadislah, ya. Nabi SAW menyatakan apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cinta. Kalau kamu cinta kepada Nabi SAW, maka kamu akan bersama dengan baginda Nabi SAW wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Begitu. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, Anil Hasan qal atat ajuzun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhilanil jannah. Faqala ya ummu fulan, ya umma fulan, innal jannata la yadkhuluha ajuz. Yani hadis ni. Qala fawallat tabki. Faqal akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Inna Allah ta'ala yaqul inna ansha'na hunna insya'a faj'alnahunna abkaran 'uruban atraba sampai habis. Okey, kemudian daripada Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu berkata,
seorang wanita tua datang berjumpa baginda Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam syurga." Ini ibu tua tadi ni. Baginda SAW bersabda, "Wahai ibu fulan, sesungguhnya syurga itu tidak akan dimasuki oleh wanita tua." Itu dia. Ya. Maka Hasanul Basri berkata, wanita tua itu berpaling sambil menangis. Tak sempat Nabi nak sambung. Ya, tak sempat Nabi nak sambung, dia dah menangis lah, berpaling terus. Itu dia. Ya. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda kepada ibu tersebutlah, "Beritahu kepada wanita tua itu bahawa dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan dia tua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran 'urban atraba." Sadaqallahul azim. Maka kami akan menciptakan mereka dengan suatu ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ya. Ansha'nahunna insya'a, dan menjadikan mereka anak dara. Faja'alnahunna abkaran, yang penuh dengan rasa cinta serta sebaya umurnya. Itu dia ya. Maknanya kalau dah tua nanti di dunia, di akhirat nanti kalau masuk dalam syurga Allah, Allah akan jadikan dia anak dara. Balik. Dara balik. Jadi muda balik. Itu dia, itu hebatnya kita kata janji Allah Subhanahu wa taala ya, bagi mereka yang bakal menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah mengurniakan kita dengan syurganya, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Itu dalam suratul Waqiah ayat 35 hingga 37. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sedikit lagi ya. Bab yang ke-37, babu ma jaa fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab yang menceritakan tentang percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syair. Syair-syair ni tuan-tuan, dia secara mudahlah ya, secara umumnya dia syair ni terbahagi kepada dua jenis syair. Syair ni apa? Terbahagi kepada dua jenis syair. Satu syair yang haram. Satu syair yang haram. Apa dia syair yang haram? Syair yang memuji-muji maksiat. Ya, syair yang memuji-muji maksiat, syair yang menghina Nabi SAW, maka itu haramlah. Ya. Seperti siapa yang buat? Contohnya yang buat adalah Ka'ab bin Ashraf. Ya, Ka'ab bin Ashraf. Maka Ka'ab bin Ashraf ni tuan-tuan, dia telah buat satu syair yang mana syair-syair itu syair-syair yang menghina, mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dia. Ya, maka itu adalah syair yang haram. Dia ada satu lagi jenis syair, iaitu syair yang harus. Hukumnya harus. Dengan syarat apa dia? Syair tersebut syair yang tidak melanggari kepada akidah. Syair yang tidak membawa kepada memperlekehkan agama dan sebagainya. Maka syair yang sebegitu rupa diharuskan. Okey, kita tengok sedikit ya. Dia kata an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qila laha hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamathalu bi syai'in min asy-syi'ri qalat kana yatamathalu bi syi'ri ibn Rawahah wa yatamathalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwad. Itu dia. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dikatakan kepadanya, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan sesuatu daripada syair? Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan dengan syair Ibni Rawahah radhiyallahu taala an, dan mengungkapkan dengan perkataannya, akan datang kepadamu dengan berita-berita daripada orang yang tidak kamu berikan bekalan perbelanjaannya untuk musafir. Siapa dia? Tonton tengok. Iaitu akan datang orang yang menyampaikan berita daripada orang yang kita tidak berikan upah. Itu maknanya. Maknanya akan datang berita-beritalah daripada mereka. Maknanya tuan-tuan, baginda Nabi SAW juga dia ada ketikanya juga bersyair. Tapi bersyair dengan syair yang harus. Ya, yang hukum-hukum yang harus. Sahabat Nabi SAW dia ada juga bersyair. Dan syair itu kadang-kadang kalau dialunkan dia jadi nasyid ataupun qasidah. Kan? Dia jadi nasyid ataupun qasidah.
Maka sahabat-sahabat Nabi SAW, ramai di antara mereka yang mengalunkan syair di hadapan Nabi SAW. Sayyidina Hasan bin Sabit antaranya, satu orang sahabat yang banyak melakukan syair kepada Nabi SAW. Sayyidina Ka'ab bin Ashraf, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhu. Antara mereka yang banyak mengalunkan syair kepada Nabi SAW, syair-syair yang memuji baginda Nabi SAW, sehingga baginda Nabi SAW itu tersenyum dan menampakkan gigi baginda Nabi SAW. Maknanya senyumnya Nabi sampai nampak gigi. Betapa seronoknya Nabi SAW dengan syair-syair yang didendangkan oleh para sahabat. Maknanya kalau di zaman ini biasa kita dengar sebagai qasidah lah. Ya, qasidah. Ya, biasa orang baca kan, ya badratim, kan? Ya badratim min haza kulla kamali. Itu dia. Kan? Kita dengar pun seronok kan? Itu dia. Itu antara syair-syair lah. Ya, syair-syair yang didendangkan, jadi qasidah, ya, jadi nasyid dan sebagainya. Maka itu semua diharuskan, apatah lagi kita kata syair-syair yang memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya. Kemudian satu lagi hadis. Kita berhenti pukul apa ni? Ikut saya. Buka puasa nanti berhenti. Itu dia. Habis satu kitab tu. Tak apalah, satu lagi ya, satu hadis lagi, baik insya-Allah. Kemudian tak, di sini saya tak biasa subuh di sini. Ya. Kalau di masjid lain selalu dalam pukul 7.30 habislah. Ya. Tapi di sini insya-Allah kita tengok pun gaya dia macam apa, dah terang sungguh dah ni. Ya. Baik insya-Allah. Dia kata di sini apa lagi? Dia kata an Abdul Malik bin Umair haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqa kalimatin qalaha asy-sya'ir kalimatun labid ala kullu syai'in ma khala Allahu batil. Khala Allah batil. Wa kada Umayyah bin Abi Salti an yuslim. Baginda daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalimah ataupun syair, ya, sesungguhnya syair yang paling benar yang pernah diperkatakan oleh penyair adalah kalimah Sayyidina Labid radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Labid ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia adalah penyair yang paling terkenal di zaman Rasulullah SAW. Antara penyair yang paling terkenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Labid radhiyallahu taala anhu. Ya. Dia sebelum dia masuk Islam, dia juga adalah penyair yang paling terkenal. Bila dia masuk Islam, dia berhenti terus syair. Maka Nabi SAW beritahu dia, kenapa berhenti? Itu dia. Kenapa berhenti? Teruskan syair. Maka dia pun meneruskan syair dia. Disebabkan apa? Nabi SAW pun tidak, kita kata apa, mengharamkan secara mutlak itu syair. Ya, tidak mengharamkan secara mutlak. Sebab apa? Sebab bagi dia bila dah ada syair ni, bila dah ada Al-Quran yang dia dapatkan, apabila dia masuk Islam, bila dia dah tengok Al-Quran, dia kata seolah-olah Al-Quran ni tak ada satu apa pun yang boleh tandingi. Maknanya lebih hebat daripada syair-syair yang paling hebat di tanah Arab pada zaman tersebut. Dia kata. Seolah-olah begitulah. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini bagi kalau kita katakan ahli bahasa misalnya, dia tengok Al-Quran ni masya-Allah. Kehebatan Al-Qurannya dari segi bahasanya, nahwunya, sarafnya, balaghahnya dan sebagainya lagi. Ya, kemudian di situ dia ada nampak mukjizat Al-Quran, yang mana bukan sekadar kita kata orang agama, ahli agama yang mengkajinya, para mufassirin dan sebagainya, bahkan selainnya ahli sains pun kaji dan sebagainya. Banyaklah tuan-tuan kehebatan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu dia. Maka dikatakan apa? Ingatlah setiap sesuatu. Kalimah Sayyidina Labid radhiyallahu taala anhu ni, dia kata, ingatlah setiap sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan binasa. Dan hampir sahaja Umayyah bin Abi Salt masuk Islam. Ya, Umayyah bin Abi Salt ni, dia juga adalah penyair.
Maknanya Sayyidina Labid radhiyallahu taala anhu ni, dia pernah mengalunkan syair yang mana syair tu dia ambil daripada kalimah Umayyah bin Abi Salt. Yang mana Umayyah bin Abi Salt ni, dia punya syair-syair dia tu syair-syair yang mirip kepada Islam, tapi dia bukan Islam. Syair-syair yang mirip kepada apa? Yang mirip kepada Islam. Apa dia? Antaranya dia kata setiap sesuatu selain Allah akan binasa. Tu dia. Ya, ini dia antara syair yang dikemukakan oleh satu orang jahiliyah yang kuat dia punya syair dia, tetapi syair tersebut hampir dengan Islam. Maknanya dia mungkin dia gubah-gubah sahaja syair-syair tersebut, nampak macam sedap, lebih kurang macam tu. Itu nampak macam sedap. Tapi masalah dia apa tuan-tuan? Umayyah bin Abi Salt ni, masalah dia pun nak jadi Nabi. Itu salah satu masalah lah. Dia pun nak jadi Nabi. Jadi dia dengki dengan Nabi SAW. Ini masalah ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ya, seolah-olah dia mengalurkan syair tu, dia orang yang paling terkenal zaman tu. Dengan syair-syair, tiba-tiba Muhammad SAW datang, bawa satu mukjizat yang paling hebat, yang tidak ada syair yang mampu tandingi. Iaitu apa? Al-Quran. Bahkan Al-Quran ni, kita kata, bukanlah seperti mana syair. Tidak. Al-Quran ini adalah kalamullah, wahyu daripada Allah Ta'ala. Bahkan apa syair sekalipun takkan mampu untuk menandingi Al-Quran. Maka di situ dia dengki, ya, dia nak jadi nabi juga. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa-apa kita kata dari segi syair ataupun lagu-lagu yang bawa kepada ketuhanan ni, maka tidak ada masalah pun dibolehkan. Ya, dengan syarat kita melihat kepada lagu tersebut, dia kadang-kadang ada orang melihat daripada sisi dia, dia lihat dengan sisi yang lain, ya. Macam kita contohnya apa? Lagu apa? Contohnya Suci Dalam Debu ke contohnya kan? Apa? Isabella lain pula nama orang tu, ya. Iklim ke dan sebagainya. Tu dia. Macam contohnya lagu apa? Lagu Allah SWT Muhammad. Lagu, ada satu orang lagu ni, dia Radi Melissa, lagu Melissa kan? Cinta untuk Nabila, dia tukar kepada apa? Cinta untuk nabiku, aku ciptakan sepanjang hidupku ini. Telah lama aku mencari, kemana menghilangnya mu Nabi. Itu dia. Ya? Cuma tak masuk anugerah juara lagu je lah. Itu tak tarik lagi. Kalau tarik dia pecah-pecah tingkap ni. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Maknanya benda-benda yang kita kata lagu-lagu, perkara nasyid, syair dan sebagainya, selagi mana ia membawa kepada ketuhanan, bawa kepada ingat kepada Tuhan, maka perkara itu diharuskan sahaja. Ya, Islam ni bukanlah hiburan, itu tak boleh. Lagu tak boleh, haram, tak boleh, bukan begitu, ya. Nasyid tak boleh, haram. Qasidah tak boleh, haram. Syair tak boleh, haram, tidak sama sekali. Ya, maka Islam ni dia datang, ya, dalam masa yang sama dia juga meraihkan adat kebiasaan manusia masyarakat di tempat tersebut, tetapi dengan had, dengan aturan, dengan disiplin yang sewajarnya mengikut daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, saya rasa cukup setakat itu. Ya, insya-Allah kita mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita taufik amal, ya, untuk kita dapat beramal di bulan Ramadan al-Mubarak ini, ya, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan, ya, di pertengahan Ramadan ni 1 sampai 10 Ramadan. Ya, ulama mengatakan apa? Daripada hadis Nabi SAW, awaluhur rahmah, kan? Awalnya adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, iaitu pertengahannya adalah pengampunan daripada Allah, wa akhiruhu itqum minan nar. Itqum minan nar, iaitu apa? Di akhirnya adalah pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di awalnya tuan-tuan, kebanyakannya para ulama kita menganjurkan apa? Untuk kita doa Allahumma arhamna ya Allah, Allahumma arhamna ya Allah 1 sampai 10 Ramadan. Kebiasaan begitulah. Kalau di pertengahan Ramadan, Allahumma ighfir lana, kita doa supaya diampunkan. Kenapa? 11 sampai ke 20 Ramadan itu waktu fatrah ataupun waktu bahagiannya diampunkan, maghfirah Allah Ta'ala. Sebenarnya ada perbahasan yang panjang, dalam bab hadis ni.
Perbahasan yang sangat panjang dalam hadis ni. Cuma ni secara ringkaslah kita sama-sama kita ingat mengingati. Kemudian akhir sekali apa? Akhir sekali kita banyakkan baca apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Begitu. Sebab tu ada para ulama kita menganjurkan kepada satu jenis zikir, iaitu apa? Zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Pertama syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan perbanyakkan kalimah la ilaha illallah di bulan puasa. Ya, di bulan puasa perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang banyak, ya, kalimah la ilaha illallah ini adalah kita kata satu kalimah yang teramat mahal, yang tidak mampu untuk dibandingkan dengan apa-apa harta dunia sekalipun. Bahkan dikumpulkan seluruh harta daripada 7 tala langit, 7 tala bumi, nak dibandingkan dengan kalimah la ilaha illallah, maka semua itu lebih jauh, lebih kecil lagi daripada kalimah la ilaha illallah. Maka perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Itu anjuran daripada hadis Nabi SAW. Yang kedua, perbanyakkan istighfar, astaghfirullah. Sebab itu tadi itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Tu. Ya, istighfar. Perbanyakkan istighfar di bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu syurga dan menutup pintu neraka. Di situlah juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya. Ya, dosa-dosa hambanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Okey, maknanya di bulan-bulan yang lain semua diampunkan oleh Allah, tapi yang kita katakan terlalu besar pengampunan Allah itu antaranya di bulan Ramadan. Sangat-sangat besar pengampunan Allah. Bahkan dikatakan satu amal yang kita buat di bulan Ramadan, ya, satu sunat umpama fardu, dan satu fardu digandakan oleh Allah Ta'ala 70 kali melebihi bulan-bulan yang lain. Itu dia. Satu fardu umpama 70 fardu. Itu di bulan Ramadan. Satu sunat umpama satu fardu. Itu. Ya, nak kata di bulan Ramadan ni, subhanallah, pahala yang Allah berikan sangat banyak sekali. Bahkan pengampunannya sangat-sangat luas. Sedangkan di bulan-bulan yang lain pun kita tahu pengampunan Allah sangat luas. Ya, tetapi seolah-olah diisyaratkan bulan Ramadan ni, siapa yang berpuasa, maka Allah SWT akan berikan pengampunan. Begitu. Itu dia. Kemudian apa dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Yang kedua istighfar. Yang pertama tadi la ilaha illallah, yang kedua istighfar. Yang ketiga minta syurga dan minta dilindungi daripada neraka Allah. Iaitu apa? Biasa kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kan? Itu kebiasaan kita baca. Maka kita bacakan ketiga-tiga ini, jenis ini. Yang pertama la ilaha illallah, istighfar. Kemudian yang ketiganya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahkan ditanyakan kepada Nabi SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar, apakah amalan yang aku nak buat ya Rasulullah? Maka Nabi SAW katakan apa? Baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasa kita baca fa'fu anna, tak apalah. Kan, fa'fu anna ni dapat sunat. Kalau kita letakkan dhamir dia tu na. Tapi para ulama ada membahaskan, kalau dah daripada lafaz hadis tu ni, baik ikut ni kalau seorang. Itu ada perbahasan yang panjang lah dalam bab ni. Ni itu dengan makna untuk diri kita, kan. Na tu maknanya untuk ramai. Tapi disunatkanlah di sisi mazhab Syafi'i kita, kalau kita nak bacakan doa walaupun kita seorang, disunatkan untuk na juga. Maknanya belakang tu Allahumma ighfir lana. Biasa kita baca Allahumma ighfirli. Tapi kalau kita baca Allahumma ighfir lana walaupun seorang, maka sunat hukum dia. Ya. Cuma ada ulama berpendapat, tapi kalau dah datang lafaz hadis ni, sebaiknya ni. Gitu. Ya, kalau lafaz hadis macam tadi tu yang saya sebutkan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau dah ramai, maka baca na jugalah. Boleh faham, ya? Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara anjuran kalau di malam-malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir.
untuk kita membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, iaitu apa? Itu doa supaya Allah ampunkan kita. Doa supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita, segala dosa-dosa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afu ni tuan-tuan, al-afu ini iaitu satu pengampunan yang mana dosa tu akan didelete terus. Dosa tu dia akan didelete terus. Itu al-afu. Ya. Kalau apa namanya? Satu lagi jenis iaitu istighfar astaghfirullahal azim. Ya, kalau dari segi maghfirah dia beza dengan al-afu. Maghfirah, kalau biasa kita baca astaghfirullahal azim, itu dosa itu dia tak didelete lagi. Itu kena faham. Dosa tu tak didelete lagi, tapi takkan dikira di hari akhirat kalau Allah ampunkan. Sebab tu ada ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dalam Sahih Bukhari ada beritahu bahawasanya akan berlaku hisab, tapi hisab tu maknanya hitungan itu hitungan yang yasira, iaitu yang ringan, yang mudah. Maknanya apa? Seolah-olah apa sahaja kejahatan yang kita buat itu dia dilalukan terus tanpa orang nampak. Macam tu. Itu dari segi maghfirah. Itu dari segi maghfirah. Itu beza dalam bahasa Arab lah. Kalau kita nak bahaskan lagi panjang lah kan. Dari segi maghfirah. Tapi kalau al-afu, kita minta afiat daripada Allah. Allahumma innaka afuun karim. Makna afu ni apa dia? Iaitu dosa kita tu bukan apa namanya ditinggalkan, diampunkan sahaja, tidak. Malah diampun dan dikeluarkan terus dosa tu. Hapus terus. Itu al-afu. Itu dia. Ya? Tak dalam buku catatan. Tak dalam buku catatan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, insyaAllah. Jadi kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah SWT menerima amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa limuallimina wa limasyayikhina ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا حجة علينا يا الله يا رب العالمين اللهم يا مجيب السائلين استجب دعاءنا يا الله يا مجيب السائلين استجب دعاءنا يا الله يا مجيب السائلين استجب دعاءنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.